A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi. Sekali lagi pada pagi ini bagi menyambung kuliah kita, kuliah menerusi kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, penenang jiwa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kitab yang ada yang sampai Bali alhamdulillah, yang tak sampai di Sesama Nadas ada lagi. Saya tak bawa, tak muat kereta. Saya dah masuk, boleh masuk semua sudah, saya tak masuk, saya tak boleh masuk. Macam mana pula? Kan? Jadi tak apa, insya-Allah. Tak lama lagi 17 bulan saya tengok tadi ada kosong, insya-Allah saya datang kali. Bulan ni banyak kali saya datang. Saya tak lama masuk, orang rumah pun risau. Pahala selalu bana pergi ke Slim River ni. Aduh, tapi tak apa kan? Tak apa. Pagi ni fresh, nampak semua ceria ya kan? Jadi insya-Allah bila sebut kitab Mukasyafatul Qulub ni, Nabi pun sebut. Nabi sebut apa tentang macam mana dalam tubuh badan manusia tu ada seketul daging, segumpal daging. Kalau baiklah seketul daging tu, maka baiklah seluruh tubuh tu. Kalau tak baik seketul daging ni, maka tak baiklah seluruh tubuh ni. Ketahuilah bahawa relax-relax kan, nak baca benda yang ringan ni kitab dia. Kita senang faham dan biasanya kita baca tu seronoklah hati kita, tenang je hati biasanya. Hari tu kita dah belajar bab 1, iaitu takut kepada Allah SWT. Hari ni kita sambung bab yang kedua, menangis kerana takut kepada Allah SWT. Telah berkata Abu Laits radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi nampak macam pucat ke apa hal kan ni Jibril. Nampak macam takut ni apa hal? Aku tadi nampak macam mana, bagaimana di langit, bagaimana Allah memerintahkan penjaga neraka menyalakan api neraka tu selama 1000 tahun, daripada merah sampai jadi putih. Kemudian dia arahkan oleh Allah sekali lagi agar menyalakan lagi selama 1000 tahun sampai jadi hitam. Punya panih api neraka ni wahai Muhammad, kalau terbuka lah sedikit pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum terbuka dia, maka hancurlah seluruh dunia ni. Jadi lepas tu Nabi cakap, yang kau mengatakan takut ni kenapa? Sedangkan nampak tu dalam ayat ni beritahu kan, mereka itu malaikat takut pada Tuhan dan kerana mereka memperbuat apa dia suruh. Kau malaikat, kau tak ada dosa, kau menyembah Allah, apa yang kau takut pula? Malaikat ni boleh sebut, yalah mana malah aku tak takut. Sedangkan malaikat yang pergi kelab malam tu memang betul belum tentu lagi masuk neraka, betul, tapi ada harapan neraka. Macam tu. Jadi itu sebabnya kita datang sini alhamdulillah kan, untuk ilmu kan, untuk mengingatkan diri kita. Malahan Hanzalah ketika bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, boleh tak kau tanyakan ke Rasulullah? Tanya apa? Kau tanyalah ke Rasulullah tu, macam mana lah aku nak mengelakkan diri kami ni menjadi munafik. Apalah kau tanya soalan macam tu pula? Sayyidina Abu Bakar tanya. Sebab apabila kami bersama dengan Rasulullah cerita pasal syurga, terbayang syurga macam mana. Rasulullah cerita pasal neraka, terbayang neraka macam mana, takut nak ambil dosa. Tapi bila kami berjauhan daripada Rasulullah, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan dunia. Jadi kami bimbang, kami jadi munafik. Leka dengan cucu tambah seorang lagi. Kan? Jadi kami takut jadi munafik. Jadi macam mana tu? Jadi ketika soalan tu dipanjangkan kepada Nabi, apa Nabi jawab? Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Banyakkanlah menyertai majlis-majlis mengingati Allah. Termasuklah apa yang bayar duit wakaf dekat Ustaz Tamizi ni, tak ada pun siapa yang fikir dunia, tak ada. Bila bagi ni memang fikir akhirat kan. Mesti fikir Allah punya. Wa zakarullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Kat sinilah mudah-mudahan bila suasana tu, daripada pagi tadi sedang malam tadi ada yang tak tidur pada komplek pagi dah nak datang. Lepas subuh, ada yang subuh dekat sini ya. Itulah kan. Jadi makna kata ingat Allah banyak-banyak. Rasulullah SAW bersabda, ketika tubuh seorang hamba bergetar kerana takut kepada Allah, berguguranlah dosanya bagaikan dedaun jatuh dari pohonnya. Bergegar badannya dengan bergetar, takut, menggigil, dia takut kerana Allah. Maka kalau macam itulah dia takut, maka berguguranlah dosanya. Tak naklah, takutlah dia. Tapi dia takut apa? Dia takut orang nampak. Dia bukan takut
Dia takut aku ni ketua kampung, kawan tahu ketua kampung beli nombor macam mana? Ya. Ada satu negeri tu tuan-tuan, jangan ada satu negeri tu saya pernah pergi. Saya tak cakap orang negeri tu macam tu. Adalah satu negeri tu. Orang pakai kopiah, pakai sorban beli nombor. Dahsyat betul. Ada satu kali tu, saya pergi pula ada satu kampung tu pula, tak macam mana saya dalam perjalanan berhenti tuan-tuan. Berhenti nak ada pakcik saya tu dia nak buang air. Berhentilah saya daripada kereta tu. Lepas tu dia dah pergi balik, saya pula terasa nak buang air. Mana tengok kodai-kodai tak ada satu kodai Cino. Kodai minum Cino. Kan? Lepas tu saya pun pergilah, masuk nampak Cino depan tu. Tidak aku nampak ni. Macam ni lah, macam suasana macam ni lah, dengan kopiah, dengan seorang pakai songkok, seorang kaji batik dah tu. Kan? Tu sebab syukurlah kita ada kat sini kan, bukan kat situ. Saya langsung tak jadi koncing nak keluar balik. Daripada nak terkoncing ni tak jadi. Aduh, hai potong betul lah saya katakan. Keluar balik kan. Macam tu. Siap ada lah yang seorang tu. Minum teh. Dia ajak saya. Apa yang tu? Dia memang sakit mengigil. Jadi tu tak masuk dalam kategori tu tau. Dia kalau mengigil sepanjang masuk tu tak masuk. Dia maknanya ni kategori dia takut. Dia mesti takut kepada Allah tu baru dia jadi. Ya. Dia ceritakan ada seorang lelaki jatuh hati kepada seorang wanita. Ketika wanita itu keluar untuk satu keperluannya, maka pergilah lelaki itu bersamanya. Sesampainya di kampung yang sunyi, ketika perempuan tu suruh tengok. Maknanya lelaki itu pula, dengan demikian lelaki itu mengira bahawa maksud hatinya hendak dikabulkan. Ingat perempuan ni memang setuju dengan dia lah. Kau tengok lalu orang dah tidur ke belum? Bila dia dengar macam tu, ini sudah bagus ni. Makna perempuan ni setuju lah ni. Dia mengelilingi kawasan itu dan melihat-lihat sejenak. Setelah jelas semua orang telah tidur, segera dia menghampiri wanita seraya berkata, benar, memang confirm semua orang dah tidur, dia kata. Lalu wanita itu bertanya, bagaimana pendapatmu dengan Allah? Apakah saat ini dia juga tidur? Dia tanya soalan tapat kat dia. Lelaki tersebut menjawab, sesungguhnya Allah tidak pernah tidur. Wanita itu lalu berkata lagi, sesungguhnya zat yang tidak pernah tidur akan melihat kita, meskipun manusia sedang tidur lelap tidak melihat kita. Oleh kerananya dia lebih berhak. Setelah dia meninggal dunia, ada seorang bermimpi bertemu dengannya, lalu ditanya, apakah yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Lelaki itu menjawab, Allah telah mengampuniku kerana ketakutanku dan meninggalkan dosa itu. Dia mengajak benda tak elok tadi, tapi disebabkan dia, sebab perempuan tu tegur dia, adakah Allah tu tidur? Tak. Dengan disebabkan zat Allah tu tak tidur, Allah nampak apa yang kita buat, maka tentulah dia kita patut kita takut kan. Langsunglah kalau masuk dalam tanah, dia kata, orang tak nampak aku. Dia tak tahu orang semua nampak dia yang tak nampak orang. Jadi penyakit orang beli nombor yang tutup pakai helmet full face tu, sama lagi teruk pada burung untuh tu. Kan? Iya tuan-tuan, tu sebab kita ni kan, jangan kita nak menipu-nipu Allah ni. Kita menipu-nipu, orang cakap menipu diri sendiri, sebenarnya seolah-olah macam cuba nak tipu Allah. Tipu diri sendiri ni kita tahu kita buat seolah-olah kita nampak Allah, dan kalau pun kita tak nampak Allah, kita yakin Allah nampak kita. Jadi apa benda yang kita nak buat? Buatlah benda tu. Allah nampak aku ni. Benar-benar Allah bagi ganjaran untuk aku ni. Kan? Inti kita buat perangai macam Allah tak nampak. Mengondap. Allah nampak. Kalau tidak, takkanlah boleh ada perompak tertangkap. Cuba fikir. Macam mana perompak boleh kena tangkap? Sebab basuh dengan sabun buku tu lah. Tapi duit ni, dia ada duit haram, jadi dia tak boleh nak belanja direct. Sebab orang takut boleh tahu. Jadi apa cara dia? Beli barang secara banyak, ataupun tukarkan kepada bisnes, kemudian dia berniaga. Jadi bila dia berniaga, hasil niaga tu baru masuk dalam bank dia. Macam tu. Tu cara dia buat. Tu kalau tuan-tuan nak tengok, banyaklah kat Kelumpur, kat mana-mana, yang kedai-kedai telefon yang apa tu, yang malas nak sebut lah, macam tu lah kan, sebab live ni macam tu lah. Ada kedai-kedai tu, dia jual, dia berniaga tu, sebab ada je stok-stok tu, kita pun beli. Nampak tak? Jadi kadang barang-barang ada barang yang tak elok, kita pun beli, tapi bila kita beli, kita tolong dia lah, cara tak langsung kan. Tapi yang dah tahu, tahulah, yang tak tahu nak buat macam mana kan. Macam tu lah. Jadi makna kata, lelaki tadi, Allah telah mengampuni dia kerana ketakutan dia nak meninggalkan dosa tu. Takut, kita janganlah pergi. Saya pernah pergi ada satu ketika, saya ni, saya ni dulu kan penasihat undang-undang. Adalah, apa bolehlah sikit. Kalau ada orang sini nak minta nasihat undang-undang, bolehlah saya bagi. Percuma. Buku je kena beli. Macam tu.
Sebab tu pun bayar-bayar kek kodai. Kan? Ada orang minta nasihat pasal tanam, minta nasihat, insya-Allah bolehlah saya bagi advice, bagi pandangan sikit-sikit bolehlah ya. Kadang-kadang kita tanya peguam, tahu bayar ya. Tanya Syamsul, insya-Allah mana saya boleh advice, saya bagi advice lah. Kemudian saya boleh cadangkan peguam-peguam mana yang elok dalam kes-kesnya. Tuan-tuan tanya peguam, dia mengaku semua kes dia pandai. Masalah ada kes, ada lawyer yang dia pandai bab tanah ya. Ada lawyer ni dia pandai bab niaga ya. Ada lawyer tu dia pandai bab accident bagi dia. Accident memang bagi dia. Ada tu pula kalau bab saman malu, dia yang ni pula yang andal lah. Kalau jenayah adalah orang yang mana. Insya-Allah saya boleh recommendkan. Sebab saya dulu bila kerja makin lawyer-lawyer ni semua bawah saya. Saya yang jaga, saya tahulah dia ni buat kerja menurih tak menurih, makna senonoh ke tak senonoh, macam itulah. Kita tahu. Jadi bila kita tengok dalam bab ni lah kan, dalam bab ni pun ada yang menipu tu. Banyak dalam kes ni. Orang nipu duit, orang menipu rumah. Tu yang saya cerita dekat rumah orang tua-tua tu. Rumah tua-tua tu. Kan? Tak takut ke Allah dah. Mak ayah buat macam mana? Bayangkan. Baik-baik saya bagi yang pusat jagaan swasta. Yang seorang tu, mak tolonglah mak, suami nak berniaga, nak pakai duit apa semua. Tolonglah mak cagakan tanah tu. Cagar tanah. Bila cagar tanah, tukar nama anak, langsung ni alau mak tu. Saya ingat selama ni dalam drama yang benda tu batu-batu jadi. Sahlah kan. Jadi mak duduk rumah tu sedih lah. Yang seorang tu pula janji seminggu je. Nanti sampai seminggu datang ambil balik. Sampai seminggu datang ambil balik. Seminggu tak ambil, 2 minggu tak ambil. Kata dia nak pergi luar negara. Lepas sebulan tak ambil, dia pun telefon. Rupanya nama dengan nombor telefon dengan alamat semua tipu. Makna memang dengan niat nak tinggal nama kat situ. Tergamak tu kan. Kita tahulah cakap dah. Yang paling mengejutkan tu yang saya cakap tu lah. Dia paksa pakcik tu keluar daripada bilik air. Naik wheelchair, keluar daripada bilik air lepas berwuduk. Kat situ rakaban TV Hijrah kat situ. Dia keluar. Bersih muka. Dia tegur saya, Ustaz, sihat. Muka lebih kurang lah. Bersih tu, lebih kurang. Macam tu lah nampak. Kan, dia nampak dia tolong keluar kan. Dia tegur saya. Macam sihat. Sihat, Alhamdulillah. Lepas tu, yang penjaga tanya, Ustaz tahu tak tu siapa? Siapa tu? Dia bekas imam besar kat satu daerah di Melaka. Bayangkan, saya pun tak tergamak nak tanya apa kisah dia. Tak tergamak tanya tu. Kan? Itulah dia. Entah nama masyarakat ni, itulah nak cakap apa kan. Orang hari ni dia tak takut. Dia tak takut dengan Allah. Menipu tak takut. Ni tipu murah. Berapa banyak? Ambil duit, boleh pergi haji, boleh pergi murah, jangan risau. Faham? Tipu. Sudah potang dah sampai kat Pondok Mualim. Pagi esok tu sampailah. Kau bukan kau, aku dengar kau pergi Makkah. Balik hari je tu. Dah kono tipu. Kan? Aduh, dia siap dah, dia menipu tu bukan sikit-sikit dah. Dia buka pejabat. Bukan kata main buka meja, buka pejabat. Ada pejabat, ada sekretari, ada dia punya catatan organisasi. Kita pun yakin. Bagi duit. Hari ni bakos 4,000 je. Puan aja. Sebab apa yang lagi 3,000 ada datuk sponsor. Wah, awak pun bagilah. Zap bagi. Dia tak tahu ke? Doa orang kena tipu, kena nayo ni tak ada roadblock. Tak ada PKP tu. Direct sampai Allah Ta'ala. Kan? Tak takut orang ni kat Allah Ta'ala. Tentang nak terperanjat apa macam tu lah manusia. Kita jangan petikaikan. Apa salah orang ni kan? Dia ni menipu tapi kaya-kaya. Kita ni yang lurus datang Pondok Mualim ni duit minum pun tak ada sekejap lagi. Contoh lah kan. Pasal jangan kita fikir macam tu. Sebab bahagian kita ada, insya-Allah. Bahagian kita cuma Allah Ta'ala simpanan untuk orang yang sabar. Kita ni kalau mintakan Allah, dia ada 3 ya. Pertama, Allah makbulkan sama macam kita minta. Kedua, Allah Ta'ala tak makbul sama macam kita minta, tapi Allah bagi lagi baik lagi. Atau yang ketiga, tak makbul kat dunia, akhirat macam-macam dapat. Sebab apa yang kita buat kat dunia ni. Tu ya, yakin banyak-banyak. Ya? Hikayat, di dalam golongan Bani Israel ada seorang lelaki abid yang menanggung keluarga yang ramai. Dia tanggung keluarga yang ramai. Tiba-tiba dia ditimpa kecelakaan yang menyulitkan dia mencari pendapatannya hingga tak mampu berbuat apa-apa. Dia ni orang panggil dalam istilah insurans, kalau orang insurans tu dia panggil apa?
Ada nama istilah tu. Apa nama? Allahu Akbar. Apa nama ketua? Dia tunggak lah. Adalah satu istilah bahasa Inggeris kan saya ingatkan, saya sebut lah. Banyak benar istilah dalam kepala ni. Tapi memang orang panggil tu, dia kata kalau andai kata dia tu tak ada lah, susah lah, macam tu lah. Jadi sekarang ni berlaku dalam keluarga ni. Dia tiba-tiba mungkin kemalangan ke, jatuh ke, patah kaki ke apa ke, sakit kuat ke, langsung siapa yang ada keluarga macam tu dia akan tahulah, dia faham maksud dia tu. Suami cari pendapatan, cari rezeki. Selama ni ada ya, tiba-tiba dia tu terbaring, terlantar, dah tak boleh buat apa, kan? Maka dia memerintahkan isterinya agar mencari sesuatu untuk menanggung keluarganya. Kemudian perempuan itu datang ke rumah seorang kaya dan meminta sedikit makanan untuk keluarganya. Dia kata, kau pergilah cari mana-mana, minta lah dengan sesiapa. Kita ni dah susah dah ni, tak ada apa, kau pergi. Maka dia pergilah ke rumah satu orang kaya, kan? Sampai ke rumah orang kaya tu, dia pun minta sedikit makanan untuk keluarganya. Orang kaya tu berkata, baiklah, tapi serahkan dirimu untukku barang sebentar. Kau bagi tubuh badan kau ke aku. Jadi agak lawa lah perempuan ni. Ataupun kalau perempuan tu tak lawa, makna tengah terdosak benar lelaki tu. Contoh macam tu lah kan. Dah kau nak, katakan kau nak duit boleh, dan boleh bagi, tapi kau bagilah tubuh badan kau barang sebentar. Maka apa perempuan tu buat? Perempuan tu terdiam, lalu segera pulang ke rumahnya, kan? Apabila pulang melihat anaknya merengek-rengek, ibu kami akan mati kelaparan, berilah kami makanan, kami lapar, dia nangis lah kan. Maka hatinya tidak tertahan. Seorang ibu kalau anak menangis tu, apa bondo pun dia sanggup buat, kan? Iyo, ada mak tu kan sampai sanggup kerja kontrak buruh binaan sebab nak bagi anak yang makan. Ada orang sanggup biarlah dia kojo itu, biarlah kojo itu nampak teruk, walaupun kojo basuh pinggan tepi-tepi jalan, tak kisahlah, janji dapat duit. Nah tu marah kita kayak jantan yang tak dibasuh ni. Oh, perempuan dia sanggup baik kerja cleaner ke apa buat lelaki. Oh, kau nak suruh aku jadi tu. Oh, tak dapat. Ada lelaki macam tu. Kecuali lelaki yang datang pondok mu'alim. Lelaki yang datang pondok mu'alim ni biasa dia tak kisah, janji rezeki yang halal. Macam tu lah kan. Macam tu. Orang perempuan, betul apa kerja dia tak buat. Orang perempuan ni hebat, Allah bagi dia tu cengkorang tu tabal. Cengkorang tu macam kukuro tu. Tabal, dia boleh nyuruk dalam cengkorang tu, dia tak kira lantak lah kau cakap apa. Kadang-kadang kek kenduri boleh nyusu anak. Mana kalau lelaki mampu lapar budak tu. Betul tak? Tu orang perempuan. Kadang-kadang naik motor kan, naik motor berhenti traffic light tu, saya tengok ada sekali tu. Anak naik motor lah. Iya. Dak. Betul orang perempuan ni boleh buat tu. Orang lelaki mampu budak tu, mau makan lah. Memang takkan mengasuh budak tu susu dah. Tapi orang perempuan kayak keduri tak. Tu sebab kita kena putih susu tahu awal. Ya, ada kek kenduri tu budak tu lah, dah rajah hampek nyusu lagi. Gila betul. Nak susu kek kenduri sebut macam tu. Malu tak malu? Tu. Parah betul. Tak ramai lelaki macam tu tapi ada. Dah besar budak tu tadika minum la ilaha illallah. Dah besar. Parah. Tapi itulah dia. Tu hebat orang perempuan yang orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh buat apa perempuan buat. Termasuklah yang saya cakap tadi, kojo tahu nampak. Dia kesian tengok anak ni. Dia tak ada cakap tak dapat dah. Alah, cikgu nak juga, cikgu suruh bayar duit iuran tu. Yalah. Pai dia menyapu ke pondok mu'alim contohnya. Ustaz minta Ustaz Tamizi bapik upah RM5 sehari pun tak apa lah Ustaz. Pek RM5. Ya. Pek bagi duit buku ke anak. Anak gembira, dia tahu ada. Itu yang amat hati bongkak bila anak boleh tinggi suara ke amat tu. Apa bono kau daripada kecil aku bola kau. Kalau kau tahu aku picit-picit kau masa kecil tu kan. Tapi tak. Sayang ke anak, sayang. Kan? Jadi orang macam itulah cerita perempuan tu tadi. Tak sampai hati tengok anak tu, maka dia pun datanglah balik. Dia datanglah balik pergi ke rumah orang kaya tu. Kemudian orang kaya tu tanya balik semula, maka apakah kau bersetuju dengan permintaan aku tadi? Maka perempuan tu tak dapat jawab, dia angguk. Kemudian bawa dia ke dalam satu bilik yang sunyi. Sampai ke bilik yang sunyi itu, tubuh perempuan tu ngelotah, menggigil-gigil. Apa hal kau ni?
Mengelata tubuh badannya seolah-olah seluruh anggota badan nak tertanggal ni. Tangan, kaki macam nak tercabut. Mengigil pakai sikit-sikit ngigil dah. Kan? Lepas tu orang kaya tu tanya, mengapa engkau melakukan demikian? Kau apa hal kau ni? Dia kata. Maka lelaki perempuan tu jawab, sebenarnya aku takut kepada Allah. Bila dia jawab macam tu je, kemudian orang kaya itu berkata, engkau telah takut kepada Allah bersama dengan kefakiranmu. Tetapi maka semestinya lah aku lebih takut daripada engkau. Kau dengan tahap kau miskin, kau nak duit daripada aku, kau boleh takut dengan Allah lagi. Aku ni patut lagi takut dengan Allah. Dengan tahap kekayaan aku ni, aku terlalu takut dengan Allah. Patut nampak tak? Mana contoh lah kalau kita dah sakit ni. Kan? Kita sakit, duit tak ada, nak kena boli je ubek tu. Tak ada orang sekali dia kata, ni ada duit lah, ambil lah dulu, ni duit ni aku curi pada orang, aku ambil lah. Ambil lah. Kita dah terasa, tak apalah, kan kita taubat minta ampun lah Allah balik. Mungkin kita fikir macam tu. Tak, dia takut lagi dengan Allah. Dengan tahap dah orang kata dah terdosa, sampai lagi takut dengan Allah. Maka kenapa pula orang yang tak ada apa-apa masalah, senang lenang hidup, kau boleh lupa pada Allah. Macam itulah maksud orang tua tu, orang kaya tu tadi. Maka segeralah dia menghentikan keinginannya terhadap perempuan itu. Maka diberikannya apa yang diminta oleh perempuan itu, dan perempuan itu membawa nikmat yang melimpah. Makna orang kaya ni bukan bagi sikit-sikit dah. Kau ambil ni, kau buat balik dah. Sebanyak-banyak ada bagi, kan? Sehingga kan keluarga itu menjadi senang. Makna dia bukan sekadar tolong, memang dia ubah tauhid keluarga itu. Disebabkan perempuan tu takut pada Allah. Baik. Jadi perempuan ni malah bila ni bukan orang kaya tu punca, maka Allah izinkan dia senang disebabkan itu. Baik ya. Dan perempuan itu pula menikmat melimpah sehingga keluarganya menjadi senang. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa AS, katakanlah kepada fulan bin fulan, aku telah mengampuni dosanya. Lalu Nabi Musa AS datang kepada orang kaya itu tadi, lalu berkata, barangkali engkau telah berbuat satu kebaikan antara engkau dengan Allah. Lalu orang kaya itu menceritakan apa telah berlaku, dan Nabi Musa AS berkata, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah tersebut dalam kitab Majma'ul Lataif. Makna tuan-tuan, kisah ni berlaku ketika zaman Nabi Musa. Dan benda tu benar-benar berlaku. Dan Allah Ta'ala, itulah kelebihan Nabi Musa. Salah satunya dia boleh berburak direct dengan Allah Ta'ala. Dengan Nabi Musa, kau pergi cakap dengan ni, Nabi Musa tu tanya lah, apa hal lah pula elok benar orang ni sampai macam tu benar pula kan. Rupa-rupanya itu je kebaikan dia buat. Kadang-kadang kita nampak kita membatalkan hasrat kita buat benda tak elok, rupa-rupanya kat situ sebenarnya besar ajaran Allah kayak gitu. Kita nampak macam tak ada apa-apa pun, contoh kan. Contoh ke kawan ajak kita, jom kita pergi ke karaoke, kat sana ada perempuan lawa tu. Kan? Ada pusat karaoke ni siapkan perempuan. Siap perempuan duduk. Kan tengok dalam drama tu, bila dia menyanyi tiba ada perempuan sebelah tu. Kan? Kan khabar Samsul Debat selalu pergi karaoke mana. Sebelum cakap macam tu, baik saya cover macam tu, kan? Tapi betul lah, bila ada perempuan tu, jom lah. Lepas tu dia kata, dia teringat dia dalam hati dia, aku tak nak pergilah. Tak apalah, kau jadi apa-apa hal kan, masa Allah Maha melihat. Allah nampak apa kau buat ni. Contoh, tak apalah, aku ada hal lah. Kau nak pergi, kau pergilah, lain kali je lah. Lepas tu dia tak pergi. Rupa-rupa malam tu memang ia kena sobu tompek tu, dengan kawan-kawan yang semua kena tangkap. Yang dia pula, rupanya Allah lindungi aku, Allah nak jaga nama aku lagi. Contohlah kan. Tuan tahu kelebihan, mana kita tahu. Nampak macam kecil ya kan. Lepas tu kawan-kawan, kau nasib baik kau tak kono sekali. Aku dah agak-agak dah nak kono, cik dia belagak pula, dia tak pergi kan. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah berkata, aku tidak mengumpulkan pada hamba-Ku dua ketakutan dan dua keamanan. Barang siapa takut kepada-Ku di dunia, aku amankan di akhirat. Dan barang siapa merasa aman dariku di dunia, aku takutkan dia di akhirat. Jadi dua. Allah Ta'ala tak akan bagi dua keamanan atau dua ketakutan. Allah Ta'ala bagi satu je. Satu keamanan, satu ketakutan. Iaitu, kalau barang siapa yang aman dariku di dunia, siapa yang dengar kat dunia dia tak takut apa-apa, dia main buat semua belasah, langgar semua akhirat siap lah. Allah Ta'ala akan takutkan dia. Tapi barang siapa yang takut, tak nak lah, janganlah, tak mau nanda, kan, takut. Ni jom lah, ni duit ni serang elok ni, duit berlebihnya. Contoh masuk dalam bilik penginapan,
Contohlah tiba-tiba masuk dalam bilik dekat pondok ni, ada satu penginapan. Buka pintu tiba-tiba dekat satu bilik nombor berapa nombor bilik tu kan. Contohlah kan, masuk satu rumah tu kan, dapatlah adalah kekosongan. Senang nak duduk sini. Buka-buka atas katil ada satu beg besar. Kita buka beg besar tu, zrap, mak ai duit. Penuh duit. Siap tulis tu. Duit Ustaz Tamizi, contoh. Masa tu dia ada 3 yang keadaan berlaku. Pertama, dia monong tak keluar-keluar dari rumah tu. Apa nak buat? Yang kedua, dia jumpa Ustaz, saya nampak ada satu beg. Duit ni dekat beg ni tulis nama Ustaz. Jadi saya nak pulangkan balik beg ni ke Ustaz. Yang ketiga, Ustaz saya tak jadilah duduk sini, ada hal. Balik deh, bawa beg tu. Jadi saya tengok cara golak, ada harapan yang nombor 3. Kan? Banyak tu kan. Bukan senang tu sebabnya kalau kita kan, kita jangan cakap kalau aku pulang kan. Jangan cakap. Bono tak sampai depan mata lagi, memang kita cakap macam tu. Orang yang buta pun terbuka mata Jangan main-main dek banyak duit tu. Kan? Jadi masa tu apa ayat yang paling baik sekali? Ayat paling baik, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian macam tu, ya Allah. Aku belum tentu lagi kuat iman aku nak tolak duit macam tu. Ya. Dalam hal tu bukan senang kan. Dari dalam kata lain kan, apa maksud yang paling sesuai dengan ayat tu? Dalam hidup kita ni kena sabar. Atas dunia ni sabar ya banyak. Macam-macam ada ya bono terjadi depan kita ni semua ujian. Ya. Anak buat perangai ujian. Jangan cakap apalah bala kat aku ni. Kenapa Allah bagi anak aku yang seorang ni macam ni? Anak kau yang elok kau tak nak fikir. Anak yang tak elok tu biasalah, dalam satu pokok bukan semua buah menjadi. Ada buah tu dah kena tabuk kat tupai. Kan? Iya. Durian pun bukan semua elok, balah-balah tak elok. Balah-balah tak elok, tapi yang tak elok tu buat tempoyak. Kan? Bu sama belacar tu, ngeletek nyawa dah sadap Iya. Napa kita benda boleh adjust. Kadang-kadang ada anak kita yang mungkin ada perangai biasa Allah Taala uji. Tapi rupanya mungkin cuba kaji, dia ni pandai apa? Rupanya dia ni mungkin pandai bertukang. Dia pandai kemahiran, kan? Jadi orang macam ni lah yang kita apa. Kadang-kadang kita tengok, rupanya dia bidang tu. Doa yang baik-baik je. Macam tu je, kan? Mak saya berisau dengan saya dulu. Apa perangai saya seorang ni. Saya lah. Yang adik-beradik tu aduh, ya kan? Dulu main, ya petang-petang main. Kejap hilang, sup hilang. Hujan lembek, poti, sabung menyabung pun main takraw lagi. Macam mana tak wangi? Sampai ke arwah abah sama. Dulu main takraw ke so pendek pula. Lagilah kena marah dengan abah. Arwah abah Bilal pula. Kau ni cuba kejaga nama abah sikit. Macam tu. Tapi abah cakap besok tak boleh dongah ya. Omak bising hari-hari payah nak dongah. Tapi bila omak dah slow, dia tak berapa bising mana, capek dongah. Macam tu. Baru tahu kan, dah tua-tua ni baru tahu. Macam mana sayang omak kayak gitu kan. Kadang masa budak dia tak nampak lagi, otak tak matang lagi kan. Tu saya selalu cakap tu, jaga mak elok-elok. Mak dah tak ada so, baru tahu dunia ni. Baru kau tahu apa, tinggi langit tu tinggi rendah. Maksud apa? Bila mak tak ada, walaupun mak tu tak sihat, walaupun mak tu dah tak sedar, dah nyanyuk, tapi bila mak tu dah tak ada, lain berbanding mak yang ada walaupun nyanyuk. Iya. Mak ni yang paling power sekali doa dia. Tu je. Iya tuan. Ya. Buat sekarang ni payah sikit kan. Ekor dek gadget dia. Kan. Dia tengok, dia tak nak gadget-gadget dia. Saya cakap kita akan masukkan dalam tablet. Tak nak tu, nak buku enggak. Berebut beli buku. Hamba lah kan dia. Tak memang ni. Sebenarnya baca ni dia lebih cepet tangkap daripada kita pakai handphone. Handphone ni laju ya. Sudah kena format telefon tu. Payah juga. Kan? Saya dah potong stick besar tu. Kalau tak cukup besar, cakap saya buat satu meja betul. Kan? Okey lah tu kan? Kalau satu meja tu kan. Besar pun. Tu bukan rabun tu, buta tu kan? Okey. Sambung.
Dirawikan, tu tadi. Mana kalau dia rasa aman dengan Allah kat dunia, maka akhirat sok dia susah hatilah. Allah takutkan dia. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka akhirat besok Allah akan amankan dia. Ya. Sebab saya selalu sebut tentang bagaimana di dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 Allah beritahu satu perniagaan yang menguntungkan. Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah berjuang membela agama Allah dengan dua perkara. Yang pertamanya dengan harta benda, yang keduanya dengan diri sendiri. Mana duit kita, ke mana kita belanjakan. Itu perjuangan tu sebenarnya. Itu sebenarnya satu perniagaan pada Allah SWT. Satu pelaburan lah. Meniaga dengan duit, dan kedua diri sendiri. Perangai jaga elok-elok. Apakah keuntungannya? Nanti boleh ada masa buka surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Keuntungannya pertama, Allah ampunkan dosa-dosa. Kedua, Allah berikan kepada kita syurga adnin, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Cantik sangat. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan, yang mana cepat masa berlakunya. Dalam surah As-Saff tu bagi 4 kelebihan orang yang rajin sedekah, dan juga kelebihan orang yang jaga perangai dia elok-elok atas dunia ni. Seulang balik. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, Allah Ta'ala akan berikan syurga adnin, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan, kejayaan, yang mana cepat masa berlakunya. Kan kita nak copek berjaya kan? Tu dia. Sedekah tu sebab orang nak copek berjaya kena rajin sedekah. Kan? Sedekah banyak. Tiap-tiap minggu dah plan dah. Kalau datang seminggu tu 4 kali. 4 kali ke? Datang sini 3 kali. 4 kali. Kalau siapa yang datang 3 ke 4 kali, dia dah siap dah. Sebulan dia dah siapkan dah, dekat bank tu dia dah tukar duit sesiap dah. 50 kali ompek 200. Sebulan 800 je dah standby dalam poket 800 jangan usik. Ini pondok mu'alimnya. Bukan Abdul Alimnya. Nama suami Alim. Bukan Abdul Alimnya. Faham? Dia sound lelaki tu. Dia sampai Ustaz Tamizi, zap 50. Minggu esok datang, zap 50. Zap 50. Minggu tu selesai 200. Apa tak bagi 800 lah? Dia takut tak ada bono nak bagi. Dia dah bagi siap-siap. Tetapi yang dalam poket kita, yang kita belum bagi tu, dah niat nak bagi, Allah dah kira pahala dah. Tu dah. Tu yang elok, sihat, kan, ceria, ya kan. Lupa dia sakit lutut bila dia terolak tu. Maha lupa. Kan? Tu dah. Allah SWT berfirman, maka janganlah engkau takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, janganlah engkau takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Surah Ali Imran ayat 175. Pernah pada satu ketika Umar Al-Khattab jatuh pengsan manakala mendengar ayat Quran dibaca. Kemudian pada satu ketika dia mengambil sepotong kayu sambil berkata, sekiranya aku menjadi kayu, tidaklah aku menjadi seperti ini. Dan jika sekiranya ibuku tidak melahirkanku. Beliau menangis teresak-esak, air matanya mengalir membasahi pipinya. Makna dia sampaikan cakap, apa bono yang kat keliling ni tu lah. Kalau aku jadi kayu kan elok, tak adalah heboh ni macam perangai manusia ni. Kan elok kalau aku ni tidak dilahirkan oleh ibu aku. Sebab memikirkan bila kita sebagai manusia ni banyak baik salah, banyak baik silap. Ada satu yang berhormat tu tuan-tuan, saya pernah kenal lah kat Sombat. Yang berhormat ni, dia kalau datang majlis kan berucap kan, tak pernah panjang, pendek cakap kan. Minta menyampaikan sepatah, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya harap semua sihat walafiat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi yang kesempatan. Dengan ini saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun duduk. Pendek lah. Kan kadang-kadang kita marah YB cakap panjang, dia cakap pendek betul. Tak pernah panjang dia cakap. Itu saya tanya dia, tu apa pendek nak cakap tu? Biarlah cakap banyak kan banyak salah kan banyak dosa. Baik aku cakap pendek je. Macam tu. Bagus dia tu memang keturunan dia pun memang keturunan orang agama yang kuat-kuat ni. YB dia tu YB lah. Dia tak jadi YB dah, dia rehat dah sekarang ni. Dululah. Saya memang ingat dia tu, steady lah dia. Lepas tu kan, masa kan YB dia kan sibuk jajak KL ada ya kan. Tanya dia, tak pergi KL ke tu? Tak payahlah. Pergilah jumpa Datuk-Datuk Mentari tu. Pergilah jumpa, apalah. Kalau dia nak jumpa aku, dia lah datang sini. Wah, dia lah tu. Dia tak payahlah, biarlah aku. Dia memang humble lah. Memang dia kalau tengok dia tu macam cara orang kampung betul lah. Ada satu
Ada satu wakil rakyat tu lagi lah. Mana-mana majlis dia pergi memang pakai kain plekat. Kain plekat memang tak ada dia kira dah, betul. Ada satu MB ni pula arwah dah. Steady dia. Dia pergi majlis segala kuning kenara memang dia datang. Tapi memang kain plekat. Dia tak adalah kata kereta pun kereta Volvo lama pakai. Tak ada. Dan sebelum dia meninggal tersompet lah dia pakai berapa tahun dia pakai ada Volvo baru sikit. Kalau ada orang nasihat dia tukar lah Volvo baru elok sikit kan. Tapi dia minat Volvo. Dia minat Volvo. Kan. Secam lah tuan-tuan. Jadi sabarlah. Di dunia ni sabar kan. Jadi maknanya dia cakap, kalaulah mak aku tak lahirkan aku kan elok. Macam tu lah. Menangis-nangis dia memikirkan, mengenangkan dosa dia. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, api neraka tidak akan menjilat orang yang pernah menangis kerana takut pada Allah sehingga air susu kembali ke buah dada. Maksudnya apa? Seolah-olah macam bayi betul lah, suci murni. Macam itulah diampunkan dosa orang yang menangis teresak-esak ni. Jadi 7 golongan yang mendapat naungan daripada arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya ketika akhirat nanti. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah cantik dan kaya pun dia boleh tolak. Yang buruk lebih lagi tak selera. Itulah. Yang keenam, orang yang memberikan sumbangan, merahsiakan sumbangannya tu, tangan kanan memberi sumbangan dan merahsiakan daripada tangan kirinya. Maknanya dia merahsiakan, dia tak nak orang tahu sumbangan dia tu. Macam kisah tu lah kan, yang masjid tu kan, orang tu buat dia tak nak orang tahu. Lalah orang tahu juga, orang baik ni orang tahu. Dan akhirnya yang ketujuhnya adalah orang yang duduk bersendirian tapi basah pipinya dengan air mata mengenang dosanya kepada Allah. Masuklah kategori orang tu kan. Jadi tengoklah tu yang cerita bab menangis tadi tu, menangis banyak dosa aku. Jangan menangis lah kenapa lah aku tak dapat buku tu. Sabar, nanti 17 bulan dapat insya-Allah. Saya bawa lagi. Kau tak cukup saya bawa lagi ya. Kan, apa sebab menangisnya? Tak dapat dan menantu ni lafaz dah. Dah dengan dia melain pula dah. Contoh lah kan. Janganlah menangis sebab itu. Nangis sebab mengenang dosa kita sudah. Aku dulu mulut aku ni jahat, banyak aku cakap pasal orang. Macam itulah. Jumpa orang yang kita cakap tu, aku dulu banyak cakap yang tak elok pasal kau, aku minta maaf tau. Hai, samalah kita. Kau pun sama. Dah marah dah balik. Kan? Jadi mana kata berbaik-baiklah kan? Jadi itulah dia. Tersebut dalam kitab Raqaiqul Akhbar, pada hari kiamat seorang hamba akan dipanggil kerana amalan buruknya lebih banyak, maka dia perintahkan dia masuk neraka. Banyak betul amalan buruk dia. Kan neraka, apa akhirat besok ada seorang lelaki ni digambarkan. Dia ni banyak amalan buruk dia. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, masuklah kau ke dalam neraka. Kemudian selai rambut di pipinya berkata, ya Tuhanku, utusanmu Muhammad pernah bersabda, barang siapa takut pada Allah, maka Allah mengharamkan mata itu dalam neraka. Maka sesungguhnya aku telah menangis kerana takut kepada engkau. Lalu Allah mengampuni dan menyelamatkannya pada api neraka berkat selai rambut. Dan Jibril AS mengumumkan, Fulan bin Fulan telah selamat berkat selai rambut. Mana kalau kita menangis itu, saksi tubuh badan kita ni semua jadi saksi. Menjadi saksi. Menangis pipi boleh cakap, aku saksi dia menangis. Hidung, aku ke hidung ni aku pun nampak nampak dia menangis. Kan? Rambut tu terkono pula rambut tu. Tu rambut tu cakap tu, aku saksinya. Dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Tu dia. Tapi malam kan kau menangis tak payahlah ditadah rambut tu, nangis jelah. Macam ni lah nangis tadah kan, tak ada kojor pula. Maksud itu tubuh badan kita ni akan menjadi saksi kepada kita. Tak ada siapa, malahan semua keliling kita ni akan jadi saksi. Semua boleh berkata-kata. Masa tu lebih terang daripada ultra HD. Sekarang ni HD paling terang kan. Ada apa 6K, 5K, tak, ni lagi terang lagi daripada itu. Kita nampak macam image kita satu lagi, macam aku betul lah. Sebab macam tu lah hebat paparan amalan kita atas dunia tu besar. Tersebut pula dalam kitab Bidayatul Hidayah,
Manakala hari kiamat didatangkan api yang bergemuruh hingga menggetarkan hati setiap umat. Ketika mendekatinya, gemuruh semakin keras. Terdongak bunyi kuat betul api neraka ni. Gemuruh api neraka kuat betul. Nak pakak telinga ni dah. Kan? Berapa jaraknya? Jaraknya hingga terdengar dari jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun dah terdongak. Setiap orang, sehingga para nabi berkata nafsi-nafsi sendiri-sendiri, kecuali nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Kemudian keluarlah api bagaikan gunung. Keluar api itu lagi. Kan, bila Nabi nak tolong ni, datang api tu 500 tahun dah terdengar bunyi kuat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, demi orang-orang yang bersalat, demi orang-orang yang siddiq, demi orang-orang yang khusyuk, dan demi orang-orang berpuasa, kembalilah engkau wahai api neraka. Pergi kau, pergi. Tetapi api itu tidak juga pergi. Makin dekat, makin dekat. Kan? Sehinggalah Jibril AS datang. Kan? Dia berkata, sesungguhnya api hendak membakar umat Muhammad. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan membawa segelas air sambil berkata, dia bawa segelas air, Jibril bagi dekat Nabi. Kau ambil air ni, percikkan ia kepada api itu. Bukan siram tu, percik. Dan Nabi ambil air itu, Nabi percikkan ke api itu. Kan? Dan seketika api itu menjadi padam. Padamlah api itu. Lalu Nabi bertanya, air apakah ini wahai Jibril? Jibril AS berkata, itulah air mata umatmu yang menangis kerana takut kepada Allah. Dan sekarang aku diperintahkan untuk memberikan air itu kepadamu supaya kau memecikkan api itu hingga padam dengan izin Allah. Nak bagi tahu power tak power air mata. Jadi ini soalan bocor. Menangislah. Jangan tunggu lagi dah. Balik kan menangis. Naik kereta menangis, balik menangis, makan menangis. Apa hal kau ni? Jangan nang dosa sambil makan ikan bakar kat tepi tu. Siapa yang saya jumpa tu makan ikan bakar tu? Dia balik makan ikan bakar, bukan koci-koci ya, main-main. Ikan bakar sedap lah tu, ikan bakar tu. Kan? Tu hari tu Abang Lan bawa saya pergi mana? Itik salai dekat nak masuk tol lah. Sedap tu. Terbayang pula. Kan? Jadi macam tu lah. Kan? Menangis balik, menangis, tidur menangis. Cubalah kan. Biarlah kita menangis. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar kata, akhirat nanti seramai-ramainya orang menangis keluar air mata darah. Punya banyak air mata tu. Sampaikan kalau letak perahu berlayar. Dek banyak air mata tu. Tapi masa tu dah terlambat. Nangislah macam mana sekalipun, dah terlambat. Nak nangis atas dunia ni ya. Nangis atas dunia ni. Rasulullah SAW seringkali berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki dua mata yang menangis kerana takut kepada engkau sebelum air mata ini habis. Kita boleh baca doa yang sama juga. Baca doa tu, ya Allah berikanlah aku rezeki dua mata yang menangis kerana takut kepada engkau sebelum air mata ini habis. Bila air mata ini habis? Mati habislah. Tak ada apa lagi dah kan. Diceritakan daripada Muhammad bin Munzir radhiyallahu anhu, manakala menangis, beliau mengusapkan air mata ke muka dan janggutnya sambil berkata, telah aku dengar bahawa api tidak menjilat muka yang basah oleh air mata. Maka sehingga orang mukmin takut akan siksaan Allah serta menahan dirinya daripada nafsu dan syahwat. Allah telah berfirman, maka barang siapa yang derhaka dan mengutamakan hidup di dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat diamnya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat diamnya. Surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 41. Maka barang siapa yang ingin selamat daripada azab Allah serta mendapatkan pahala, dapatkan pahala dan rahmatnya, hendaklah dia sabar atas kesulitan dunia, taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Dia kita ni bila kita nak menghuraikan maksud ikhlas. Ikhlas ni nak bagi amalan kita diterima, mesti ikhlas. Amalan nak diterima kita mesti ikhlas. Tapi nak ikhlas ni ada dua syarat. Ikhlas ada dua syarat. Yang pertama, kita mesti membuat amalannya itu dengan menyerahkan pada Allah semata-mata. Apa ganjaran nak bagi? Tak ada kita harap manusia, tak ada kita harap orang lain dah. Semua Allah. Aku buat ni kerana Allah. Biar Allah bagi ganjaran. Dan yang kedua,
perbuatan itu mestilah selari dan sejajar dengan syariat Islam. Dua ni kena ada, barulah capai maksud ikhlas. Contoh beli nombor ekor. Saya kata kenapa hari ni banyak nak contoh nombor ekor. Beli nombor ekor, benda tu dosa, tapi dia niatkan Allah. Tak dapat dah, aku ikhlas ni, tikam ni aku niat untuk kau. Orang ajar betul. Dia bolehlah niat untuk orang lain kan. Walaupun niatkan Allah, tak dapat pahala. Tapi maknanya mesti pertama dia mesti serahkan kepada Allah. Yang kedua, perbuatan tu sendiri mestilah sejajar dengan syariat. Makna tak melanggar syariat. Macam kita bekerja lah, siapa yang masih bekerja, dia bekerja tu nombor satu, perbuatan itu dia bekerja tu diserah pada Allah bagi ganjaran. Gaji Alhamdulillah, sebab dia tahu walaupun dapat gaji, semua Allah Ta'ala izinkan. Dan yang keduanya, perbuatan itu sejajar dengan syariat. Makna dalam bekerja tu dia jaga, dia tak curi tulang, dia tak menipu, dia tak songlap duit dan sebagainya. Dalam kitab Zahari Riyad dirawikan dari Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda ketika telah masuk ahli syurga. Tengok ni kisah ahli syurga lah ni. Ketika masuk ahli syurga, mereka disambut oleh para malaikat dengan segala kebaikan dan kenikmatan. Tu dia, disambut dengan kebaikan dan kenikmatan, segala-gala dipersilakan mereka untuk singgahsana berpermaidani indah. Dia nampak singgahsana ada, permaidani indah. Itu hebah, nak beli kapet Belgium, nak beli kapet Itali yang tabal-tabal tu kan, tak payah ada, hebat betul kat sana. Kan, disajikan untuk mereka segala rupa makanan dan minuman yang lazat. Sejibik, bukan sejibik, tak ada sejibik, tak sama, lagi hebat daripada buffet Ramadan. Buffet Ramadan kan ada satu hotel tu menghidangkan 33 jenis air daripada seluruh dunia. Itu kalau minum semua kali tu, keluar pada hotel dah lupa nama siapa tu. Dia banyak air minum, kombung kan? Tapi itu dia, makna kata dengan hebat, makanan yang hebat dan lazat. Oleh itu mereka menjadi kehairanan. Hairan dia. Sebab tak ada benda yang hebat lagi dah. Kek Sanun hebat. Kenapa dia heran? Kejap lagi saya jawab. Dalam buku ni ada. Wahai hamba-hambaku, mengapa engkau hairan? Ini bukan tempat untuk merasa hairan. Allah Ta'ala beritahu dia. Apa hal nak kau nak heran? Kau tak payah heran-heran dekat sini. Ini tompek nak enjoy. Ni tompek kau nak menikmati segala kesusahan kau atas dunia dulu. Sekarang kau senang betul-betul. Tak sakit, tak tua. Mana ada orang sakit lutut kat syurga? Tak ada. Kan? Tak ada orang kat syurga. Ya Allah, tongkat aku tertinggal. Tak ada. Tak ada dah. Semua, ya Allah, ubek aku tertinggal. Tak ada. Tak ada ubek. Semua lawa, muda lelo. Orang ni sebenarnya cakap muda lelo tu muda betul-betul. Cantik, putih malapak. Ustaz Tamizi dengan saya masa tu ramai orang tak kenal sebab masa tu putih. Macam tu. Masa ni Ustaz Tamizi ke? Dia kurus pula. Saya pun dah kurus sama dengan dia. Kek dunia payah sebab sampai lemang. Macam mana nak kurus? Kan? Okey. Jadi mereka menjawab, janji untuk kami telah tiba waktunya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, bukalah tabir daripada muka mereka. Dia ada tabir, dia dengar suara Allah yang tak dapat tengok Allah ni. Buka tabir ni, Allah Ta'ala kata. Malaikat menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana dapat melihat engkau sedangkan mereka itu durhaka? Malaikat cakap, dia orang ni durhaka, macam mana lah nak bagi dia tengok muka kau ni? Kemudian Allah berfirman lagi, bukakan tabir, sesungguhnya mereka telah berzikir, bersujud dan menangis di dunia kerana ingin berjumpa denganku. Nampak? Tang menangis itu juga sebut. Nampak? Dia dah berzikir, dia dah sujud semayang dan dia menangis kerana nak berjumpa dengan aku. Lalu malaikat membukakan tabir sehingga mereka dapat melihat, maka dengan segera mereka bersujud pada Allah. Dia nampak ya Allah dah buka tabir tu, zrap, langsung sujud. Maka pada ketika itu Allah berfirman, angkatlah kepalamu, ini bukan tempat beramal, melainkan tempat karamah kemuliaan. Kemudian mereka nampak Allah dengan tanpa kaifiat, tak ada tapih dah. Dia berkata kepada mereka, salam sejahtera bagi engkau wahai hamba-hambaku.
Aku redha kepadamu, apakah engkau telah redha kepadaku? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak rela wahai Tuhan kami. Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Makna mata pun tak pernah nampak cantik macam tu, telinga pun tak boleh nak bayangkan, walaupun orang macam-macam orang cakap, tak sama hebat syurga ni. Begitu juga tak pernah terlintas dalam hati punya hebat keadaan dalam syurga. Ya? Inilah ini maksudkan dalam firman Allah, Allah rela kepada mereka dan mereka pun rela kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Dan firman Allah berbunyi, dan ucapkan selamat perkataan dari Tuhan yang Maha Pengasih, salamun qaulam mir rabbir rahim. Surah Yasin ayat 58. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, ketulah dia. Kan senang, ya kan, bila habis bab ni tenang hati. Ya Allah, aku nak nangis lah lepas ni. Tak nak dia pergi pasar raya dah. Nak balik nak nangis ha. Nak nangis, semua nak menangis dah. Bila kita menangis tu alhamdulillah, insya-Allah. Yang bila malam sekarang kita ambil lah, duduk ambil wuduk jap, duduk ke lepas sembahyang 1-2 rakaat. Duduk, ya Allah, banyak dosa aku, Allah, menangis. Okey tu. Esok tu tenang hati kita. Kan? Buatlah. Tuan-tuan kalau dengar Samsul debat ceramah, susah sikit nak nangis. Susah. Kau berair mata pun dia terolak tu, salah tu. Tapi ada sekali tu ceramah tu tak macam mana, menangis saya sekali tu. Pasal kisah Nabi kan, masa Maulid Rasul ada satu ceramah kecing berlaku berapa tahun dah. Terperanyat orang nak nangis. Tak kenapa Suis menangis, sampai lah gitu. Kan? Jadi apa pun insya-Allah kita akan sambung nanti tu, kalau tak ada apa-apa 17 hari bulan bab 3 sabar dan sakit. Sonok tajuk ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian. Daripada siapa yang nak menginfakkan lagi, masih ada masa lagi. Tadi dah fikir-fikir balik kan, nak berjaya dunia akhirat, infak. Kemudian nanti kan boleh tengok sahabat-sahabat kita yang meniaga kat belakang tu, tengoklah. Begitu juga tadi ada yang tanya susu kambing. Susu kambing pun ada bawa insya-Allah. Siapa nak yang terbaru tuan-tuan dan puan sekalian, susu kambing ni yang di Palung tu, yang saya kata yang dia koncing pakai beg tu, kan dia minum baru 3 paket dah keluar segala bono-bono kat badan itu jadi ringan kan. Rupa-rupa yang terbaru dia dapat tahu dia dah tak pakai beg tu dah. Dia tak payah operate, batu karang pun dah tak ada. Hancur batu karang.